Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama ahli kumpulan terdiri daripada Nur Sakinah binti Ibrahim, Nur Inani Syamimi binti Azura, Kuno Syazihar binti Kuharid, Syahda binti Syuib selaku pembentang kali ini, Amanda Ayu Syuhada binti Jeffrey, Nurul Anisha Damia binti Muhammad Faizal. Pada kali ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dasar morfologi dan dasar wacana. Pendahuluan untuk morfologi, iaitu morfologi asal daripada bahasa Inggeris dan istilah morfologi terbentuk pada dua unsur iaitu morfo dan logi. Dan morfo ialah pengertian bentuk, manakala logi pengetahuan atau ilmu, dan apabila digabungkan bermaksud ilmu atau pengetahuan tentang bentuk kata. Bagi latar belakang kajian, bagi morfologi, bidang ilmu bahasa yang kaji perkataan dari segi struktur, bentuk dan pengulangan kata. Struktur kata iaitu susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata itu unit tata bahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pembuahan, pemajukan dan pengadaan. Dan pengulangan kata proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserumpaan bentuk atau fungsi, dan perkataan yang mempunyai keserumpaan digolongkan ke dalam golongan kata yang sama. Bagi objektif kajian, yang pertama mengenal pasti konsep morfologi, leksikologi, etimologi dan sintaksis. Yang kedua menjelaskan struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Yang ketiga menerangkan aspek struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Bagi kaedah kajian, perpustakaan dan rujukan laman sesawang. Bagi batasan kajian, hanya berfokus kepada bidang morfologi iaitu struktur kata, bentuk kata, penggolongan kata dan tidak sentuh bidang lain. Morfologi menurut Tata Bahasa Dewan Edisi Baharu sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan pengulangan kata. Bagi konsep leksikologi menurut Kri Dalaksana dalam Kamus Linguistik edisi keempat 2009 merupakan cabang linguistik yang mempelajari leksikon. Bagi konsep etimologi menurut Kamus Dewan edisi keempat iaitu cabang ilmu linguistik yang mengkaji asal usul dan perkembangan suatu kata. Bagi konsep sintaksis menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, sintaksis sebagai satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang peraturan dan susunan kata dalam satu ayat. Bagi struktur kata merupakan susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna dan terdiri pada morfem, alamorf dan kata. Dan menurut Syahidah Hashim 2019, morfem merupakan unit tata bahasa yang terkecil dan mempunyai makna atau sekurang-kurangnya ada fungsi tata bahasa. Sebagai contoh, kata makan mempunyai makna memamah atau kunyah sesuatu, tapi kata makan tersebut tidak boleh dipecah kepada memah dan kan yang tak ada makna dan tak boleh berdiri sebagai satu kata yang bermakna. Dan kata memakan pula boleh dipecahkan kepada dua morfem iaitu me dan makan. Dan maka me dan makan adalah morfem kerana tak ada lagi bentuk lain yang lagi kecil daripada me dan makan. Hal ini dapat disimpulkan bahawa sesuatu perkataan boleh memiliki lebih morfem. Bagi morfem bebas, dapat berdiri sendiri dan ada makna tanpa ada sebarang penambahan daripada morfem lain iaitu perkataan mandi, sayang, minum, jalan dan lari. Bagi morfem terikat, tak ada makna, tak dapat boleh berdiri sendiri dan perlu kehadiran morfem lain untuk ada makna suatu kata dan boleh berdiri sendiri seperti ber, kan, ke, an, mem, per dan an. Sebagai contoh, lukis dan kan, jadi lukiskan. Jadi mempunyai dua makna yang berbeza. Dan morfem terikat ini pula terbahagi kepada tiga bahagian iaitu morfem terikat satuan, morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. Bagi morfem terikat satuan, iaitu ada ciri seperti tak boleh dipisahkan dan terdiri pada imbuhan, sisipan, awalan, akhiran dan kata akar. Bagi morfem terikat terbahagi, terdiri pada imbuhan, awalan dan akhiran seperti kesempitan, penyertaan dan sebagainya. Bagi morfem terikat kompleks iaitu gabungan dua morfem atau lebih morfem seperti gabungan dua awalan, gabungan dua awalan dan satu akhiran, gabungan awalan dan akhiran. Bagi morfem dasar iaitu sebagai dasar kepada suatu morfem untuk bentuk morfem yang lebih besar. Sebagai contoh, kata adil yang merupakan morfem dasar kepada keadilan. Bagi morfem kecuali, morfem ini tak jejaskan morfem dasar dan apabila suatu morfem lain ada pada morfem dasar tak menjejaskan makna morfem dasar tersebut. Sebagai contoh, mem, berangkat dan kan, dan berangkat. Bagi morfem tidak wajib boleh berfungsi walaupun
tak ada morfem ini. Dan contohnya morfem seperti perkataan dimakan, diminum, dibeli dan dipukul. Dan morfem tersebut masih berfungsi walaupun morfem iaitu perkataan kata sendiri tiada. Bagi morfem wajib pula, perlu bersama dengan morfem lain untuk bolehkan berfungsi dalam ujaran. Sebagai contoh, juang itu kata akar seperti dari juang, memperjuangkan, diperjuang dan perjuangan. Bagi morfem tertutup, tak boleh menerima morfem lain untuk bentuk kata yang berfungsi dalam ujaran seperti perkataan yang, kerana, bahawa dan berkepimpinan, dan tidak boleh terima imbuhan untuk membentuk perkataan baru. Bagi morfem terbuka, boleh terima morfem lain yang boleh hasilkan makna lain. Sebagai contoh, perkataan lari dan baca terima morfem lain menjadi pelari dan pembaca menghasilkan makna lain. Begitu juga perkataan pemimpin iaitu kepimpinan. Morfem unik. Morfem ini terhad pada morfem tertentu saja. Sebagai contoh, kontang, kering kontang, lesi, pucat lesi, menjahang, merah menjahang. Bagi morfem intonasi, memiliki bentuk intonasi yang berbeza bagi setiap morfem dan merupakan nada suara yang menaik atau menurun dalam satu morfem, seperti ayat tanya tanpa kata tanya, ayat tanya dengan kata tanya, atau ayat seruan dan sebagainya. Morfem kosong mempunyai banyak fungsi tata bahasa atau makna tetapi bentuknya tidak berubah. Sebagai contoh, daki ada makna bagi kotoran pada badan dan memanjat gunung. Dan perkataan daki tak berubah bentuk tetapi mempunyai dua makna. Morfem kompleks terdiri daripada frasa atau kata. Nanti sebagai contoh, balai polis, perkampungan, sekolah kebangsaan, sahabat handai, seekor anak kucing dan sebagainya. Morfem tunggal ialah dapat berdiri sendiri dan hanya satu morfem, seperti kata idea, suara, mulia, cantik dan nilai. Morfem terbahagi pula terdiri pada pelbagai imbuhan seperti awalan, akhiran, gabungan dua awalan dan satu akhiran, gabungan awalan dan akhiran. Bagi alamorf, suatu morfem tetapi mempunyai variasi atau kelainan yang terdiri pada morfem men yang dipanggil alamorf dan setiap unsurnya dipanggil morf. Dan 6 jenis morf iaitu mem, men, menge, menye dan menge. Bagi morfem pen yang ada banyak morf seperti pe, pem, pen, penge, penye dan penge. Alamorf ini ialah anggota suatu morfem yang wujudnya berbeza, iaitu kelainan yang tidak distinktif tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. Distinctive merupakan sifat pembeza ciri sesuatu unit linguistik yang membezakan satu unit linguistik dengan unit linguistik yang lain. Dan gosip kata bentuk bahasa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat minima dengan intonasi yang sesuai dan mempunyai bentuk yang bebas serta maksud yang jelas seperti kereta, makan, duduk dan sebagainya. Dan merupakan unsur bahasa yang boleh bentuk kata lain seperti kata akronim, kata majmuk, kata bitan dan kata ganda. Dan kata juga boleh berubah jadi bentuk konstituen subjek, konstituen objek dan pelengkap bagi kata sendi nama. Kemudian memiliki dua jenis kata iaitu kata akar dan kata dasar. Dan kata akar bentuk kata yang tak boleh berdiri dengan sendiri dan tiada makna dan perlukan morfem lain untuk berdiri sebagai kata yang utuh dan bermakna. Sebagai contoh, jerumus, tani dan sebagainya. Dan kata tersebut menerima morfem lain seperti terjerumus, bertani. Kemudian konsep kata dasar yang menjadi dasar suatu perkataan boleh terdiri pada kata akar dan menerima imbuhan proses penggandaan beserta proses pemajukan seperti kata tani merupakan kata dasar bagi petani. Kemudian penerimaan imbuhan seperti kata malang adalah kata dasar bagi kemalangan. Proses penggandaan kata pandai-pandai adalah kata dasar bagi sepandai-pandai. Dan proses pemajukan pula seperti campur aduk adalah kata dasar bagi mencampur adukkan. Bagi bentuk kata ialah pembentukan ialah proses membentuk sesuatu perkataan. Terdapat 4 bentuk iaitu kata tunggal iaitu batu, kata terbitan batuan, kata ganda batu-batu, kata majmuk kepala batu. Bagi kata tunggal, bentuk kata yang terdiri pada satu bentuk kata dasar dan tidak ada imbuhan, tidak digandakan dan tak dapat membentuk kata majmuk seperti kereta, makan dan tidur. Kata akronim juga tergolong
Dan kata akronim ialah bentuk yang dihasilkan melalui percantuman bunyi-bunyi pertama dan sejumlah perkataan atau beberapa bahagian, dan membentuk satu perkataan yang baharu, ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Kata terbitan bentuk kata yang ada kata dasar yang menerima imbuhan, terbentuk daripada proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar, dan unit-unit bahasa yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan nahunya, seperti kata dasar berlari, kata yang mempunyai awalan ber pada kata dasar lari, dan terdapat imbuhan asli dan imbuhan pinjaman, dan proses pengimbuhan boleh ditambah pada kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Walau bagaimanapun, bagi kata adjektif tak boleh hadir dengan 3 imbuhan seperti memperbesarkan. Bagi kata ganda, penghasilan kata ganda melalui proses mengulang atau gandakan kata dasar sama ada sebahagian atau keseluruhan. Proses penggunaan dapat dilakukan terhadap kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan bentuk kata ganda terbentuk melalui 4 cara, iaitu kata ganda seluruh, kata ganda sefada, kata ganda berentak atau bersajak, dan kata ganda berimbuhan. Kata majmuk iaitu daripada proses merangkaikan 2 kata dasar atau lebih yang ada makna baharu dan terdiri pada kata nama, kata kerja dan kata adjektif, dan bertindak sebagai satu unit. Dieja terpisah seperti bandaraya dan tercantum seperti matahari. Dan jenis kata majmuk seperti kata majmuk bebas, kata majmuk kiasan, istilah khusus. Dan menurut Aisyah Madi 1978 mempunyai makna khusus yang berbeza dengan leksikonnya. Dan misalnya guru besar bukan bermakna saiz tetapi pangkatnya. Penggolongan kata merupakan kelompok kata yang ditentukan berdasarkan 3 kriteria, iaitu kriteria semantik, kriteria morfologi dan kriteria sintaksis. Itu penentuan golongan kata bagi suatu perkataan dibuat berdasarkan ciri persamaan yang dimiliki oleh kata itu, khususnya dari segi makna, keserupaan, bentuk, posisi kata dan fungsinya dalam ayat. Golongan kata dalam bahasa Melayu dibahagikan kepada 4, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kata nama iaitu perkataan yang boleh jadi unsur inti bagi binaan frasa nama dan merujuk kepada nama orang, haiwan, tempat, benda atau konsep. Contoh kata nama khas hidup. Contoh kata nama khas hidup, manusia, Zainab, Datuk Azim dan sebagainya. Bukan manusia, nama malaikat Israfil, Jibril, dan nama haiwan, nama tumbuhan dan sebagainya. Dan bagi kata nama khas tak hidup seperti benda, bangsa, negeri, negara, tempat, institusi, akta, agama, gelaran, judul. Dan bagi kata nama am itu merujuk kepada kata nama yang umum, itu khusus kepada nama-nama tertentu seperti manusia, ayah, adik, guru, ketua, doktor, nelayan. Bukan manusia seperti ikan, hantu, ular dan sebagainya. Institusi seperti pejabat, sekolah, masjid, dewan dan lain-lain. Dan bukan institusi seperti konkret, abstrak berbilang dan abstrak tak berbilang. Dan kata ganti nama yang dapat menggantikan suatu kata nama sama ada kata nama khas atau kata nama am seperti tunjuk, umum, tempat dan hal. Bagi kata ganti nama tanya, nama diri seperti tanya, orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Bagi kata nama tak tentu, siapa, apa-apa, mana-mana. Bagi kata kerja pula, ialah kata yang merujuk kepada perbuatan atau keadaan tertentu dan perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. Seperti kata kerja aktif transitif. Contoh ayat, pengawas itu sedang mencatat nama pelajar lewat. Kata kerja aktif transitif juga boleh dipasifkan. Dan kata kerja aktif tak transitif tanpa berpelengkap, berpelengkap dan berpenerang. Kemudian kata kerja pasif iaitu terhasil daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif dengan imbuhan pasif itu awalan di, awalan ber, awalan ter dan abitan dikan.
Kemudian dengan imbuhan pasif apitan ke-an, apitan ter-kan, awalan ter-i. Kemudian dengan penanda pasif kena. Kata adjektif, kata yang jelaskan sifat suatu kata nama dan boleh jadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Seperti sifat, cara, warna, ukuran, jarak, bentuk, waktu, perasaan, panca indera, iaitu daya rasa, daya dengar dan daya sentuh. Kata tugas, iaitu kata tugas ialah kata yang hadir dalam frasa, klasa atau ayat dengan mendukung suatu tugas sintaksis, dan kata tugas tidak boleh menjadi inti dalam binaan frasa dan tidak seperti kata nama iaitu kata kerja dan kata adjektif yang boleh menjadi inti dalam frasa yang menjadi predikat ayat. Contoh kelompok kata tugas iaitu kata penyambung ayat, kata hubung, gabungan dan pancangan. Kata hubung pancangan, dan kemudian kata praklausa seperti kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Kemudian kata prafasa dan kata pasca frasa iaitu kata bantu, merujuk masa kini, merujuk masa depan, merujuk masa lampau. Kata ragam, ragam itu bermaksud kehendak, membawa maksud keupayaan, maksud kemungkinan dan kemestian dan keengganan. Kemudian kata penguat, kata penegas dan kata nafi. Dan kata pemeri, kata sendi nama, kata arah. Dan kata bilangan, bilangan tak tentu, bilangan tak tentu, bilangan himpunan, bilangan pisahan, pecahan, tingkat atau kata bilangan ordinal. Kata adverba. Kemudian kata pembenda, iaitu partikelnya, dan kata penekan, iaitu partikelnya. Dan kesimpulannya, kajian ini membincangkan tentang topik morfologi, iaitu morfologi bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur kata, bentuk kata dan pengulangan kata. Jadi skop perbincangan dalam kajian ini adalah 3 perkara, iaitu struktur kata, bentuk kata dan pengulangan kata. Struktur kata, bentuk kata dan pengulangan kata telah diperjelaskan dan dihuraikan dengan lebih terperinci dalam kajian ini. Tajuk dasar wacana. Pendahuluan, wacana mempunyai konsep, gagasan fikiran atau idea yang dapat difahami oleh pembaca dan pendengar. Ia satuan bahasa yang terlengkap dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Wacana disampaikan secara lisan atau tulisan yang melibatkan interaksi antara pembicara dengan pendengar, disampaikan dalam bentuk formal dan mempunyai ayat yang lengkap serta gramatis, dan wacana tulisan pula disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara pembaca dan penulis. Bagi latar belakang kajian, ianya berasal daripada perkataan Jawa iaitu wocono atau woco yang maksud membaca, dan juga merupakan unit tata bahasa yang tertinggi yang melampaui batasan ayat yang lengkap, dan juga dikenali sebagai suatu lakuan bahasa yang wujud atau terhasil dalam konteks atau situasi penggunaannya yang sebenar dan amat penting dalam aspek penulisan bagi menghasilkan sesebuah penulisan yang berkualiti. Bagi objektif kajian, mengenal pasti konsep wacana, menganalisis unsur-unsur dalam konteks wacana, menganalisis perbezaan antara kohesi dan koheren dalam sesebuah wacana. Bagi kaedah kajian ialah kaedah kajian rujukan internet, kaedah perpustakaan, dan batasan kajian pula mengkaji mengenai dasar wacana yang merangkumi unsur penting dalam wacana, konteks wacana dan kohesi serta koherensi. Unsur penting wacana iaitu satuan bahasa terlengkap atau terbesar atau tertinggi di atas ayat, teratur atau tersusun rapi dan wujud rasa koherensi, berkesinambungan, rasa kohesi, lisan atau tulisan, awal dan akhir yang nyata. Bagi konteks wacana ialah satu huraian yang mendukung atau menambah kejelasan makna, iaitu unsur-unsur konteks wacana terdiri daripada situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kod dan saluran. Kemudian bagi situasi pula,
wacana ujaran yang sama mungkin mempunyai makna yang lain jika situasi dan unsur lainnya tidak sama. Ya, terdapat situasi 1 dan situasi 2. Situasi 1 mengandungi ayat Aiman itu memangnya seorang pemberani, dan situasi 2 juga mempunyai ayat Amir itu memangnya pemberani. Jadi apa yang bezanya ialah dalam situasi 1, pemberani bermaksud orang yang sangat berani, tidak takut tabah menghadapi cabaran, kesulitan dan sebagainya. Dalam situasi 2 pula, pemberani bermaksud sebaliknya, iaitu penakut dan pemalu. Dan bagi pembicara dan pendengar disebut sebagai peserta, iaitu pembicara dan pendengar yang berbeza latar belakang, minat dan perhatiannya akan memberi makna wacana yang berbeza. Sebagai contoh, kamu manis sekali, iaitu pendengar akan beri makna yang berbeza terhadap ungkapan tersebut, dan ungkapan tersebut juga beri tanggapan dan kesan yang beza bergantung kepada orang yang ditujukan ungkapan itu, iaitu seperti anak kecil, anak gadis yang berusia 15 tahun, janda beranak 2, wanita 30-an, wanita 40-an dan nenek berusia 60-an. Jadi bagi tempat pula, suatu situasi dapat memberikan makna tertentu, iaitu ungkapan yang sama dapat menerbitkan makna yang berbeza berasaskan perangkat benda yang menjadi konteksnya. Itu bagi waktu, sekarang dalam ayat A menunjukkan waktu yang lebih panjang daripada ayat B, manakala sekarang dalam ayat B merujuk masa peristiwa itu terjadi. Hal ini terjadi kerana penggunaan mengikut konteks situasi yang berbeza. Bagi topik pula ialah pendengar akan faham makna wacana jika tahu suatu topik pembicaraan. Pemilihan bentuk yang akan digunakan ditentukan oleh andaian pembicara tentang tahap pengetahuan pendengar. Kemudian peranan konteks, iaitu pentafsiran makna wacana. Itu penting untuk menentukan pentafsiran makna kerana dalam wacana, pengertian teks selalu ditentukan dengan pengertian teks yang lain. Sebagai contoh, papan tanda yang bertulis terima kasih atas kerjasama anda, dan berdasarkan ayat itu, kita tertanya kenapa kita perlu terima ucapan terima kasih. Namun jika melihat pada sudut yang lain, dilarang merokok, baru kita faham mesej yang ingin disampaikan, dan hal ini sebabkan peranan konteks situasi. Bagi prinsip pentafsiran tempatan, iaitu suatu dasar yang untuk mentafsirkan wacana dengan cara mencari konteks yang melingkupi wacana itu dan memerlukan pendengar melihat konteks yang terdekat. Dan contoh boleh dilihat pada slide tersebut. Dan pembaca mentafsirkan bahawa pagi itu ialah pagi hari Minggu, dan ujaran aku kembali ke Selangor itu berlaku pada hari Minggu itu juga. Dan pukul 4 bermaksud jam 4 petang, bukan 4 pagi kerana dibatasi makan tengah hari. Kemudian prinsip analogi memerlukan pendengar atau pembaca mentafsirkan sesuatu teks yang telah diketahuinya, kecuali apabila ada pemberitahuan bahawa sebahagian daripada teks tersebut telah diubah. Sebagai contoh, A dan B. Itu ayat A mentafsirkan bahawa pukulan terpahit itu ialah pukulan fizikal, tetapi analogi berubah pada ayat B apabila ungkapan setelah banyak pengurusan dilantiknya yang mentafsirkan makna musibah bukannya pukulan fizikal. Bagi kohesi, iaitu perkaitan antara pure posisi yang dinyatakan secara nyata oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. Sebagai contoh, apakah yang dilakukan oleh Siti Mah? Dia memukul anak lakinya. Dan apakah yang dilakukan oleh Siti Mah? Jahanam itu telah memukul anak lakinya. Kemudian koherensi, iaitu perkaitan antara proposisi tetapi perkaitan tersebut berlaku secara tidak eksplisit, iaitu secara tidak nyata dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Sebagai contoh, tolong angkat barang itu Azim. Yang B, aku sedang makan Jad. Dan C, okey. Bagi kohesi dan koherensi mempunyai perbezaan kerana terdapat satu wacana yang dihadiri oleh kohesi dan koherensi secara sekaligus, dan terdapat juga dalam sesebuah wacana yang hadir koherensi tetapi tak dihadiri oleh kohesi, dan suatu wacana yang utuh tak mungkin ada kohesi tanpa koherensi. Jadi setiap wacana memerlukan kesinambungan idea antara satu ayat dengan ayat lain. Contoh wacana yang hadir kohesi tetapi tidak koherensi ialah siapakah yang dipukul oleh Azman? Azman memukul budak kecil itu.
Kemudian kohesi dapat dikenal pasti berdasarkan unsur ayat. Yang pertama, pertentangan. Itu sudah 2 minggu dia tidak sihat namun dia tetap pergi bekerja. Yang kedua, pengutamaan. Itu nenek saya bukan sahaja tidak tahu membaca, bahkan menulis pun tidak pandai. Yang ketiga, pengecualian, iaitu pelajar cemerlang itu setiap hari hadir ke sekolah kecuali hari cuti. Iaitu penyetujuan. Hidupnya tidaklah tenang sangat meskipun dia kerap bersedekah kepada orang yang memerlukan. Yang kelima, tujuan. Pelajar itu belajar bersungguh-sungguh agar memperolehi kejayaan yang cemerlang. Kemudian, kohesi ditandai oleh pengulangan kata atau frasa. Sebagai contoh, abang pergi ke pasar. Abang membeli makanan dan minuman. Abang membeli makanan dan minuman menggunakan duit simpanannya. Sama juga contoh 2 dan ketiga. Jadi kohesi wujud melalui penggunaan kata yang maknanya berbeza dengan kata yang ditujukannya, dan kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama. Sebagai contoh, anak penyajak yang terkenal itu semakin besar, di situ kini melanjutkan pelajarannya di Universiti Putra Malaysia, dan sama juga pada contoh B. Kohesi dan koherensi. Dan dengan penggantian leksikal ialah penggantian bentuk yang tidak menuju ke acuan yang sama tapi ke kumpulan yang sama. Sebagai contoh, kawan saya memiliki arnab, Pak Abu memiliki seekor arnab, dan Wina bersiar-siar di Taman Mawar. Sewaktu Wina keluar berjalan ke pintu utama, dia memetik sekuntum dan disematkannya ke sanggulnya. Kemudian, hubungan anaforis merujuk kepada hubungan antara kata ganti nama yang mengacu kepada kata sebenar, dan jika kata ganti diletakkan setelah kata yang hendak digantikan, ianya juga disebut sebagai hubungan anaforis, iaitu apakah yang dipandang oleh ayah? Dia memandang ke arah langit. Dan hubungan kataforis pula, hubungan antara kata ganti nama dengan kata nama sebenar yang mengikutnya. Dan jika kata mendahului kata yang digantikan disebut hubungan kataforis. Seperti dengan motosikalnya itu Afia ke sekolah. Hazim membeli motosikal baru, dan dengan motosikalnya itu Abu diajak mengelilingi bandar Kota Baharu. Dan kesimpulannya, wacana ialah kesatuan yang terlengkap dan tertinggi dalam pertuturan dan penulisan yang melibatkan kesinambungan fikiran sama ada dari aspek komunikasi atau aspek konteks, dan dapat dirincikan dari sudut konteks wacana, dan terdapat unsur penting seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kod dan saranan. Dan kohesi ialah kepaduan bentuk, manakala koherensi ialah kepaduan makna. Dan suatu wacana yang utuh tidak mungkin mempunyai kohesi tanpa koherensi. Sekian, terima kasih daripada pembentangan kami pada kali ini.